Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan lagi pelajaran 21. Tajuk besarnya keunggulan tokoh empat mazhab. Yang mana kali ini kita bincangkan pula Imam Ahmad. Imam yang terakhir dari kalangan imam empat mazhab ini. Imam Ahmad, namanya Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Walaupun disebutkan begitu, namun begitu Hanbal juga adalah nama datuk bagi Imam Ahmad. Okey, hayatnya 164 Hijrah hingga 241 Hijrah. Juga digelar dengan Abu Abdullah. Kepribadiannya sentiasa menuntut ilmu, sifat pemaaf yang tinggi, hafiz Quran sejak berusia 9 tahun dan sanggup dipenjara demi mempertahankan akidah. Gurunya yang tersohor ialah Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Yusuf Al-Qadhi, ini murid kepada Imam Hanafi, dan Hamad bin Khalid. Terus antara tokoh dalam mazhab Hambali ialah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Abdul Halim Ibn Taymiyah, Ibnu Qayyum Al-Juwairiyah, Al-Qadi Abu Ya'la Al-Farra, dan Abu Bakar Ghulam Al-Hilal. Seterusnya, sumbangan Imam Ahmad. Kita lihat hasil karyanya, kitabnya yang ditulis Al-Musnad, At-Tarikh, dan juga Al-Illah. Mengasaskan mazhab berdasarkan fatwa sahabah, qiyas dan juga istishab. Ini tiga perkara yang agak lain sedikit berbanding dengan yang lain. Murid terkenalnya ialah Imam Hasan bin Musa, Imam Hanbal bin Ishaq, Al-Walid bin Ishaq. Mazhab ini tersebar di Baghdad. Baghdad ni kawasan Iraq, Mesir dan juga Najat. Najat ni iaitu kawasan tengah Arab Saudi pada hari ni. Tu kalau tepi belah laut itu dipanggil sebagai Hijaz, tengah tu dipanggil Najat. Kita lihat Imam Ahmad ini mengembara ketika dirinya menginjak usia 19 tahun. Imam Ahmad meninggalkan kota Baghdad dan pergi ke kota-kota lain untuk menimba ilmu seperti Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Yaman dan juga Syam. Ini antara kota-kota yang dilalui, pergi. Imam Ahmad bermusafir padanya. Tujuannya apa? Untuk menuntut ilmu. Lihatlah betapa jauhnya perjalanannya pada ketika itu dengan keadaan jalan yang kita kata tak ada kenderaan yang sebagaimana zaman kita pada hari ini. Jalan pun tidak sebagaimana zaman kita pada hari ini. Tetapi seluruh perjalanan itu sanggup ditempuh demi untuk mendapatkan ilmu. Kerana dia mengetahui bahawa ilmu itu sangat penting. Manusia itu akan diangkat darjatnya, kedudukannya di sisi Allah berasaskan ilmu yang dipelajarinya. Kita lihat Imam Ahmad ini seorang yang sangat teguh pendiriannya. Sekitar tahun 833 Masehi, tepatnya pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, Imam Ahmad telah dipenjara kerana tidak bersetuju dengan pandangan pemerintah bahawa Al-Quran adalah makhluk. Pada ketika itu pemerintah diresapi dengan fahaman Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad bertegas bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Kalam Allah yang azali, bukan makhluk, bukan benda yang baru. Selang beberapa lama, Khalifah Al-Mutawakkil telah membebaskan Imam Ahmad dari penjara ini setelah berlaku pertukaran khalifah. Khalifah tersebut sangat menghargai dan menghormati prinsip Imam Ahmad bin Hanbal ini yang berpegang teguh dengan pendapatnya meskipun dipenjara, meskipun disebat. Imam Ahmad ini tetap juga mempertahankan pendiriannya. Kita ambil iktibar. Iktibar ini mewakili keempat-empat tokoh yang telah pun kita pelajari sebelum ini, iaitu pertama kita hendaklah mencontohi kegigihan dan kesabaran imam mazhab dalam menuntut ilmu sebagai bukti kecintaan terhadap ilmu. Kita tengok bagaimana mereka bersungguh-sungguh bermusafir bertahun-tahun lamanya meninggalkan kampung halaman, tujuannya hanya untuk menuntut ilmu. Jadi
ambil iktibar daripada kesungguhan mereka agar Allah SWT berikan ilmu pada kita. Kita mestilah menghormati perbezaan pandangan antara mazhab supaya masyarakat hidup harmoni. Mereka ini walaupun daripada jaluran yang hampir sama, tetapi mereka mempunyai pendirian yang berbeza. Bila mana mereka mempunyai pendirian yang berbeza, mereka menghormati di antara satu sama lain walaupun mereka tetap dengan pendirian masing-masing. Seterusnya, kita hendaklah mengamalkan ilmu yang dipelajari supaya hidup diberkati Allah. Kena banyak amal. Ilmu yang kita pelajari itu mungkin tidak berguna pada kita jika kita tidak beramal dengan ilmu tersebut. Contohilah Imam Syafi'i yang kuat beramal ibadat dengan ilmu yang diperolehinya itu. Yang terakhir, kita mestilah menyebarkan ilmu dan kepakaran yang dimiliki agar dapat memberi manfaat kepada manusia sejagat. Bila mana kita menjadi orang berilmu, maka hendaklah kita sebarkan ilmu yang ada pada kita. Mudah-mudahan ia menjadi suatu bekalan amalan kita. Allah bagi pahala yang berterusan kepada kita. Kenapa? Kerana orang lain dapat beramal dengan ilmu yang kita berikan atau yang kita sebarkan itu. Soalan keempat. Imam empat mazhab memiliki ketinggian akhlak yang boleh dijadikan contoh teladan. Bagaimanakah anda dapat mencontohi mereka untuk menjadi murid yang cemerlang di dunia dan di akhirat? Macam mana cara contohi imam mazhab untuk jadi murid yang cemerlang di dunia dan juga di akhirat? Kita lihat contoh jawapan yang Ustaz bagi, iaitu menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Kerana ilmu merupakan cahaya kehidupan. Kesannya, seorang itu akan diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, kita hendaklah menjadikan para alim ulama sebagai contoh dalam kehidupan agar mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebagai penutup, sila klik link di bahagian bawah, di bahagian deskripsi, di bawah video ini untuk jawab soalan. Mudah-mudahan soalan yang Ustaz sediakan ini dapat membantu kamu semua untuk ingat balik tajuk-tajuk yang telah pun kita belajar, tokoh-tokoh yang telah pun kita belajar ini. Dan Ustaz sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.